kepada petugas. Ini pun masalah. Masih ada amalan di mana daging yang telah dikorbankan dibagi kepada 7 bahagian. Tetapi bahagian istimewa tertentu pada binatang itu. Contohnya kepala, rusuk, batang pinang, rimau menangis. Dia tak bagi pula ke orang. Dia peruntukkan khusus untuk orang-orang tertentu. Kronisma. Oh ini yang kerjaan marah ni contoh lah. Dia marah ke rasuah, dia rasuah lagi, awak tak kira lagi. Mulut ni marah, ni rasuah sana, rupa dia ambil dulu dah. Sorok ke dia dah batang pinang. Tak boleh lah begitu. Tindakan sebegini sama sekali tidak dibenarkan. Kerana setiap bahagian daging korban adalah sedekah. Dan sedekah sama sekali tak boleh jadi upah. Atas apa justifikasi sekalipun. Sekiranya kita nak beri upah, misalnya kepada tukang sembelih. Tukang sembelih biasanya dibawa grup dia lah. Budak-budak kampung dia, tukang lapar, tukang tumbang lembu, tukang apa. Takkan free. Penat tuan-tuan. Daripada pukul 8 dah standby. Lembu kadang sampai 10 ekor. Sampai tengah hari nak masuk Zuhur tu panas berdiri. Tak selesai lagi. Takkan free letih. Kita akan beri dia upah. Tetapi pihak yang nak memberi upah itu, dia tak boleh ambil daripada daging korban. Pihak yang berkursi korban itu, dia bolehlah membayar lebih sedikit daripada harga sebenar binatang korban dan serahkan lebihan wang itu kepada tukang sembelih. Ini uruskanlah. Jangan ambil benda ni upah awak, tak boleh. Itu bukan hak dia. Larangan beri daging ataupun bahagian-bahagian lain daripada haiwan korban ini untuk dijadikan sebagai upah kepada penyembelih. Larangan itu termaktub dalam hadis-hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Memang jelas tak dibenarkan. Ini bukan Jabatan Agama tak benarkan. Nabi tak benarkan. Kata Ali bin Abi Talib. Anna Nabi SAW amarahu an yaquma ala budnih. Sesungguhnya Nabi pernah perintahkan saya sembelih unta korban Nabi ketika buat haji. Wa an yaqsima budnaka kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Nabi perintahkan kepada saya, bahagikan semua. Daging, kulit dan apa yang menutup belakang unta-unta itu. Bagikan. Wala yu'tiya fi jizaratiha syai'a. Nabi perintahkan supaya saya tidak memberikan jazar sedikit pun daripada hasil sembelihan tadi. Jazar ini maknanya penyembelih dan tukang lapah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Mana hak lain tu kita dah bagi kah? Tukang sembelih, tukang lapah, mu jangan usik. Ini bukan hak mu. Dalam riwayat Muslim ditambah dengan ucapan daripada Sayyidina Ali, nahnu nu'ti min indina. Kami berikan upah kepada penyembelih dan pelapah, upah dari duit kami sendiri. Soalan, apa sebab tak boleh bagi daging korban sebagai upah? Asasnya, daging korban tidak boleh dijual oleh pembuat korban. Tak boleh jual. Maka proses jualan dalam Islam, dia berlaku 2 kaedah. Tukaran wang, tukaran tenaga kerja. Kita beri dia, dia balas dengan kerja. Itu dia kira transaksi. Dia kira sebagai perniagaan. Sebab itu kata Imam As-San'ani, apa saja transaksi yang membawa erti menjual binatang yang dikorbankan untuk mendapat tenaga orang lain, itu dilarang. Sebab itulah Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, dia mengkritik pendapat daripada Hasan Al-Basri yang memberikan dan yang membenarkan diberikan kulit kepada penyembelih ataupun pelapah. Kata Imam An-Nawawi, pendapat ini telah mencampakkan sunnah ke belakang. Imam Nawawi tak berapa gemar dengan cara itu. Jadi tuan-tuan esok, jangan mandai-mandai kulit-kulit lembu panggil Bangladesh mana. Lu angkatlah ini, lu kasih cuci semua itu kulit lu angkat. Tuan-tuan, itu bukan tuan-tuan punya lembu tau. Itu orang buat korban punya harta benda. Tak boleh. Kulit-kulit. Tak apalah kulit tuan dia bukan dak. Tuan-tuan tahu mana? Tuan-tuan nak buat jaket kulit ke apa ke? Sebab itu kita yang jadi pengurus korban kena amanah. Amanah bukan harta kita tu. Kita diberi amanah. Ada pula tepuk dahi. Sudah Ustaz. Tak boleh ambil langsung ke? Kacau betul Ustaz ni. Saya tiap-tiap tahun dapat rimau menangis. Tak betul. Kita boleh terima upah. Tapi tak boleh beri upah berupa bahagian korban.
kepada tukang sembelih. Upah kepada penyembelih mesti guna harta daripada empunya korban, bukan daripada portion korban. Artinya orang yang buat ni, dia kongsi 7 orang, niatkan nak bagi. Caranya mudah. Masjid, dia boleh tetapkan harga korban dengan masukkan sekali kos pengurusan. Kos pengurusan tu yang kita markup. Sebab, katalah kita buat satu bahagian 800 misalnya. Sebenarnya 800 tu, bukan sebenarnya kurang pada tu pun boleh. Tapi kita dah masuk dalam 800 tu kos. Nak bayar upah ke tukang sembelih, yang anak-anak buah yang dia bawa, kita masuk dalam tu. Termasuklah juga, nak goreng-goreng mi, takkan peri tuan-tuan. La ilah Allah, kerja pada pagi, pada tengah hari. Air mineral pun tak ada, tak boleh lah begitu. Dah air mineral tu tak turun pada langit, kena beli. Jadi nak beli tu semua, macam mana cara? Pihak masjid, dia masukkan dalam kos itu. Dan itu tak ada masalah, tuan-tuan nak kira sangat ke? Oh mahalnya ni. Habis tukang sembelih takkan peri. Cik sembelih je lah sendiri. Ya, itu je ayat Kuang Hajarnya gitu je lah. Bagi upah tukang sembelih tak bagi. Tukang sembelih pun bukan dia seorang. Dia ada ramai juga. Kadang geng-geng pengumpul pisau ni suka sangat nyembelih. Ini keturunan lu balang. Tuan-tuan memang suka darah-darah ni. Tak sabar dia nak melengok darah. Mancuk dia suka. Jadi tidak seorang juga. Ada beberapa orang yang kita kena santuni. Jadi perolehan kos pengurusan itu kita peruntukkan sebahagiannya kepada tukang sembelih atas bayaran kepakaran. Tuan-tuan, sembelih ni bukan semua orang boleh. Ada orang muka gaya tembok tak mati, tapi suruh sembelih tak berani dia. Tengok misal melintang, rupa yang geli tengok darah. Ada. Jadi nak sembelih pun ada orang dia. Bukan semua orang berani. Kena salah sembelih sekarang tak sah pula sembelih. Dah rugi lembu seekor. Rugi. Ataupun dia potong tak mati-mati lembu. 3 hari hidup lagi. Angkat ni sembelih apa? Gini. Jadi ni peringatanlah. Daging tidak boleh dijadikan upah untuk tukang sembelih. Habis kalau ambil juga ustaz macam mana? Ginilah. Sekiranya tukang sembelih itu sendiri termasuk dari kalangan fakir miskin, maka pemberian daging korban kepadanya dibolehkan atas dasar dirinya fakir miskin. Bukan sebab upah. Jadi kita nak beri pada dia atas sebab dia fakir miskin. Bukan sebab ini upah awak. Tidak. Diharuskan untuk orang yang berkorban sendiri itu memberikan daging korban kepada penyembelih. Boleh. Tuan-tuan tengok dia dah sembelih 3-4 ekor lembu. Kita pun rasa ihsan juga. Ambillah daging ni. Ni saya hadiah lah kawan. Itu lain. Hadiah. Hadiah daripada kita. Sebab sebagai tuan punya korban, kita ada berhak untuk nak sedekah kepada siapa yang kita nak. Jadi kita beri sikit pada dia. Tukang sembelih janganlah minta rimau melangih pula. Aku pun nak rimau melangih juga. Kadang-kadang lah benda dapat. Tulang pun tulang lah. Benda orang bagi. Alhamdulillah. Awak upah dah dapat. Takkan kiri kanan lagi. Cukup lah. Jadi hadis-hadis itu, dia bukan melarang beri upah kepada penyembelih ataupun pelapah. Larangan dalam hadis itu hanya jika upah itu diambil dari bahagian korban, itu tak boleh. Dan ingat tuan-tuan, kita tak boleh ambil daging korban tanpa izin tuan punya. Daging korban adalah milik pembuat korban. Bukan milik masjid, bukan milik surau, bukan milik jawatankuasa. Tuan-tuan kena ingat. Kita hanya menjalankan amanah. Ada setengah masjid, dia ingat tu lembu dia punya. Jadi dia rasa dia ada hak untuk nak bagi siapa dia suka. Ini tak betul. Pihak pengurusan masjid, surau, penganjur-penganjur majlis ibadah korban dilarang bertindak sesuka hati. Mengagihkan daging korban kepada sesiapa tanpa keizinan daripada pemilik sebenar daging korban. Tuan-tuan kena amanah bab ini. Sebab itu bukan hak kita. Man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'. Siapa di kalangan kamu yang menyembelih korban, maka janganlah sehingga 3 hari masih berbaki daging di rumahnya. Falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amil madhi. Di tahun yang berikutnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami kena lakukan macam tahun lepas, mana tak boleh simpan daging lebih pada 3 hari? Apa jawab Nabi? Ini perlu digarisbawahkan. Kulu wa at'imu
waddakhiru fa inna dzalikal 'ama kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Kata Nabi, silakan makan, silakan jamu orang, silakan simpan. Sesungguhnya tahun lepas saya marah sebab orang ramai susah kekurangan makanan. Maka ketika itu saya nak kamu pergi tolong mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini kata ulama menunjukkan orang yang buat korban berhak menentukan daging korbannya sama ada dia nak makan, nak beri pada siapa yang dia nak ataupun dia nak simpan. Ikut dia lah, reta dia. Kita tak payahlah susah-susah hati selaku kita penganjur. Ingat, mengambil daging korban orang lain tanpa terlebih dahulu diizinkan oleh orang yang empunyanya. Kita berbelanja, kita gunakan, semuanya adalah haram. Dan hal ini biasanya terjadi ketika proses melapah. Ataupun ketika diasingkan pada stesen-stesen itu. Ai, rimau melangih. Tak belakang lu, yang lain kita bagi. Kadang lembu tu baru tumbang, potong dah. Ini hak kita orang. Dia tarik cantik belakang. Ini kami punya ya. Hak comel-comel dia ambil ya. Jangan begitu. Ada di kalangan kita yang sanggup mengambil daging, terutamanya bahagian-bahagian yang kita nak, kita suka, tanpa dapat keizinan kepada empunya korban. Dan perbuatan sebegitu sama saja seperti kita mencuri harta orang lain. Sama saja. Ada kisah zaman Nabi. Ada satu orang, dia sertai misi jihad bersama dengan baginda Nabi. Dalam misi itu, dia terbunuh. Orang ramai pun ucapkan tahniah. Oh, tahniahlah, dia dah mati syahid. Mati syahid dalam operasi, hebat. Tiba-tiba Nabi menegur. Kalla, walladhi nafsi biyadih, inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim, lam tusibhal maqasim, latashta'ilu alaihi nara. Tidak. Sesungguhnya dia pernah mengambil selendang dari harta rampasan perang semasa hari perang Khaybar, tanpa melalui proses pembahagian yang betul. Dan api neraka sedang menyala menunggu dia. Jadi hati-hati lah. Kita sangka, alah takkan sikit kira ustaz. Itu hak orang. Tetapi, jika pihak yang melakukan korban itu mengizinkan daging korbannya diambil oleh sesiapa saja, maka sesiapa yang hadir bolehlah mengambilnya. Jika dia dah tentukan untuk anak yatim, atau pelajar, atau orang miskin, atau golongan-golongan tertentu, maka hanya mereka yang disebutkan saja yang halal mengambilnya. Siapa yang mengambilnya sedangkan dia tak termasuk dalam kelompok yang disebutkan oleh pembuat korban, maka dia sedang makan atau mengambil sesuatu yang haram baginya. Surah An-Nisa ayat 29, Allah Ta'ala melarang kita mengambil hak Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Selesai kesilapan yang kelima. Baru kelima ada 200 kesilapan ni tuan-tuan. Nak berhenti ke apa ni? Saya ringkas-ringkas sajalah ya. Banyak tu kesilapan. Malaslah buat tahun ni ustaz. Jangan begitu. Kita baikilah mana tak boleh. Bukan kata tak bagus. Cara untuk biar ikut spek lah. Yang keenam, ni yang terakhir lah saya ingat. Kita melaksanakan ibadah korban dengan niat nak menunjukkan kepada orang ramai akan kemampuan diri kita, masjid kita, syarikat kita, parti kita, NGO kita mampu buat korban hebat. Tak boleh begitu. Supaya kita dipandang mulia, dihormat dan orang pun respect kepada kita sebagai NGO yang hebat. Tak boleh. Ada orang dia korban guna dana kerajaan. La ilaha illallah. Ngaji di mana ni? Dia guna dana kerajaan, peruntukan jabatan kementerian, dia guna duit persatuan. Pensyariatan ibadah korban adalah ditujukan kepada individu. Bukan organisasi. Atas nama organisasi lain. Dalam tu ada individu. Ini tak. You guna bajet daripada peruntukan. Perolehan kerajaan. Itu tak boleh.
Lepas tu berbangga-bangga. Saya di kawasan saya bagi 3 ekor lembu. Oh, berguna peruntukan kementerian. Oh, di kawasan sana saya bagi 4. Tuan-tuan, itu bukan korban. Terkorban namanya. Orang patut bantuan untuk orang miskin dah tak dapat nak salur. Jambatan roboh tak dapat nak baiki. Sebab awak dah gunakan dana itu untuk buat korban. Nak buat korban boleh. Gunalah duit sendiri. Duit personal kita. Tak mampu lembu, kambing menjadilah. Kambing 1,000 dapat seekor. Ini tak boleh. Ibadah korban tidak terlaksana daripada haiwan korban yang berupa harta kerajaan, institusi tertentu, badan korporat, tabung orang ramai. Tak. Haiwan korban itu daripada duit individu dalam kerajaan. Contohnya kementerian sekian-sekian. Dalam tu ada Persatuan Kaki Tangan Muslim, Kelab Sukan dan Kebajikan kementerian sekian-sekian. Dalam tu ada berapa orang? 50 orang nak buat 3 ekor lembu. Lah, ada penamanya. Ada individunya. Ada pun mengambil harta awam ataupun pihak lain yang tidak dikhususkan untuk ibadah korban, maka itu menyalahi pensyariatan korban. Dia guna duit persatuan buat korban. Ahli persatuan bayar yuran bukan nak buat korban. Ahli pun tak tahu menahu lah buat korban. Dia pun tak tahu. Kita pun nak niat untuk apa? Inilah korban daripada persatuan pencinta kucing. Lalu ramainya. Benda tu portionnya berapa? Jadi, tuan-tuan. Tapi kalau masjid kan ada yang pening pula. Alamak Ustaz, kami tahu ni. Banyak dapat daripada NGO, daripada apa, macam mana gaya. Semelih je lah tuan. Buat keluri sajalah. Dia tak jadi korban lah. Dia jadi keluri. Makan ramai-ramai. Buatlah sup ke apa ke benda yang patut. Jangan tolak. Rugi lembu seekor tu. Ambil. Biasa masjid, menteri sponsor kan. Menteri ni bagi 2 ekor. Menteri. Takkan, minta maaf kami baru dengar ceramah. Tak boleh ambil ni. Tuan-tuan ambil je. Bukannya haram pun. Tapi dia bukan korban. Sebab dia, buat keduri sajalah. Kita buat barbecue tuan-tuan. Oh, syok. Jadi tapi malangnya kadang-kala terdapat pihak yang mengambil duit persatuan, guna duit kerajaan, duit orang ramai, beli mendatang korban. Padahal duit itu bukan duit individu. Bukan duit orang perseorangan. Dan tujuan asal pun duit itu bukan untuk dibuat korban. Dia